untuk buat perkongsian dengan anak-anak negeri Perlis bagi sesi Perlis mengaji. Okey. Dan slot yang saya minta ni adalah untuk mata pelajaran sains bagi SPM, dan saya akan ceritakan dulu terlebih dahulu tentang saya punya latar belakang lah, okey, sebagai seorang guru dan juga macam mana saya boleh ada kat sini hari ini. Okey. Jadi nama penuh saya Nur Helmi bin Abdul Muttalib. Sebenarnya berasal daripada Simpang 4 Perlis. Okey, Simpang 4 Perlis. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia. Sebelum tu bersekolah di Sungai Padang, SK Datuk Ahmad Musa, dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau, di Arau lah. Okay. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia sebelum sambung buat kursus perguruan lah di Pulau Pinang. Dan kemudian dihantar untuk mengajar di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Sarawak selama 8 tahun. Saya menimba banyak ilmu sebagai seorang guru masa kat sana. Dan alhamdulillah rezeki saya mendapat orang kata apa, dapat peluang jadi guru cemerlang kat sana. Dan kemudian saya minta balik ke Semenanjung, dan rezeki saya dapat ke sekolah SMK Jerlun Kedah, sekolah baru yang tak jauh pun sebenarnya daripada Perlis ni. Lebih kurang kalau dari rumah saya tu lebih kurang dalam 15 minit. Jadi saya rasa berterima kasihlah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang sudi juga orang kata apa, menggunakan kepakaran anak negeri untuk berkongsi dengan anak-anak di Negeri Perlis lah. Okey. Jadi itulah serba sedikit saya punya latar belakang sebagai seorang guru. Saya masih berkhidmat sebagai seorang guru sekarang, dan biasanya orang kenal saya ni sebagai seorang blogger. Okay? Jadi kalau tengok slide saya, kat situ ada saya punya blog www.cikguhelmi.com, dan saya sangat, orang kata apa, sangat banyaklah menghasilkan bahan-bahan yang berbentuk pendidikan online di YouTube, di Instagram. Jadi adik-adik pelajar yang ikut ataupun follow live FB pada hari ini, so bolehlah follow saya punya Twitter, saya punya media sosial lah. Okay. So tanpa membuang masa lagi, saya tunjukkan tajuk yang kita nak pelajari pada malam ini. Okay. So tajuk yang saya rasa saya nak fokus iaitu kemahiran asas. Okay, kemahiran asas di mana semua pelajar yang ambil mata pelajaran sains sepatutnya mahir dengan satu daripada kemahiran yang ada dalam penyiasatan saintifik, iaitu kemahiran menulis laporan. Okay. Seperti yang saya bagi tahu dengan adik-adik tadi, kita ada penyiasatan saintifik, iaitu bila kita bercerita pasal sains ni, sains tu adalah fenomena alam yang kita perlu jelaskan secara dengan ilmu yang tertentu. Okay? Dan untuk menjelaskan satu-satu fenomena alam sekitar tu, kita ada yang berlaku pada alam persekitaran kita. So kita ada langkah-langkah dia kan. Okay? So saya tunjuk sikit. Saya rasa adik-adik pelajar pun semua dah tahu. So dia bermula dengan mengenal pasti masalah. Okey, kita tengok dulu apa masalah yang ada sekeliling kita, dan kemudian kita buat hipotesis. Oh, rupanya benda ni sebab macam ni. Kita buat hipotesis ataupun tekaan awal kita ataupun berdasarkan kepada pemerhatian yang kita buat. Kemudian bila kita dah rasa benda tu macam betul, sekarang ni kita rancang eksperimen. Okay, sebab kita nak tengok betul tak benda tu boleh berulang. So kita rancang, kita fikir bahan apa kita nak pakai, radas apa kita nak pakai. So lepas akhir tu kita jalankan eksperimen. Okey, bila kita buat eksperimen, kita buatlah mengikut langkah-langkah prosedur kita, macam mana kita nak susun barang, dan kemudian kita mengumpulkan data. Sebab bila kita buat eksperimen ni, kita ada ukuran, kita ada bacaan. So benda-benda tu dikumpul dan seterusnya dianalisis dan juga ditafsir lah, supaya benda tu jadi boleh berguna dan supaya orang lain tengok dia boleh nampak benda tu dengan lebih baik lah. Okay? Dan kemudian kita ada langkah ketujuh, iaitu buat kesimpulan. Okay? Kita buat kesimpulan lah, sama ada
yang kita siasat tu boleh diterima atau tak boleh diterima dia punya hipotesis. Okey. Dan kalau adik tengok semua kat sini, ada 7 langkah kan. Jadi sebenarnya ada satu lagi langkah yang saya sengaja tak letak kat sini, iaitu yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kemahiran menulis laporan eksperimen. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang kemahiran menulis laporan eksperimen ni, apa kepentingan dia untuk adik-adik menulis laporan eksperimen? Okey. So ada banyak. Yang pertama sebab kita nak rekodkan pemerhatian kita nak rekodkan kita punya benda-benda yang kita gunakan supaya benda tu rakan-rakan kita kat tempat lain kalau dia nak buat pun dia boleh ulang dan ulang dan ulang. Okey, itu satu kepentingan kenapa kita kena tulis laporan. Yang kedua adalah kita nak berkomunikasi. Maksudnya kita nak sampaikan. Kita dah buat eksperimen, kita dah ada dapatan dan kita nak sampaikan kepada rakan-rakan kita, oh, sebenarnya saya dah uji, saya dah test benda ni dan saya dapat dan saya rasa saya nak bagi kawan-kawan saya lagi untuk buat benda yang sama dan mungkin dia orang pun akan dapat keputusan yang sama. Okey. Jadi ini adalah laporan eksperimen yang biasa kita tengok, kan? Yang itu dia mulakan dengan tujuan, kenapa kita buat eksperimen. Lepas tu yang kedua adalah hipotesis, kan? Masalah ni berlaku, saya rasa mungkin ini. Okey, so hipotesis. Kemudian yang ketiga adalah pemboleh ubah. Benda apa yang kita kawal kat situ, yang kita malarkan, yang kita manipulasi dan juga yang kita nampak dia bergerak balas bila kita ubah. Okey. Jadi itu benda-benda yang kita kawal dan kita kontrol sepanjang eksperimen tu. Kemudian kita kena pasti juga apa bahan dan radas yang kita gunakan. Kita nak pakai apa? Kita nak pakai besen ke? Kita nak pakai tabung uji ke? Kita nak pakai asid? Kita nak pakai air suling? Semua benda tu kita boleh catatkan supaya orang jelas. Kalau saya nak ulang eksperimen tu, saya dah tahu bahan apa saya nak pakai, radas apa saya nak guna. So benda-benda tu membantu untuk rakan kita faham. Okey. Yang kelima kita akan lukis gambar raja. Kenapa pentingnya gambar raja? Kenapa saya asingkan kat sini? Sebab gambar raja tu sangat membantu untuk adik-adik menulis prosedur tu dengan lebih baik. Sebab kadang-kadang bila kita tulis, memanglah kita boleh tulis, boleh cerita. Tapi kalau ada gambar raja, sebenarnya gambar raja tu lebih membantu untuk orang faham. Oh, rupanya dia letak sengit macam tu. Rupanya dia letak kat atas kaki ritot contohnya, kan. Benda-benda yang itu perlu ada lukis gambar raja. Kemudian yang keenam, prosedur, kita ceritakan langkah-langkah eksperimen yang kita buat. Bermula daripada apa yang kita buat langkah pertama, sampailah yang kita tengok pada yang akhir sekali. Okey. Dan yang ketujuh adalah penjadualan data, iaitu kan kita dah tengok tadi, ada beberapa langkah dalam penyiasatan saintifik tu dia memerlukan murid untuk mengumpul data. Jadi data tu macam mana nak disimpan, macam mana nak dimudahkan. So cara dia adalah dengan kita masukkan dia dalam jadual supaya benda tu boleh dikomunikasikan ataupun boleh orang lain tengok pun dia dah faham dah apa maksud dia. Dan akhir sekali adalah kita buat kesimpulan lah. Sama ada kita punya hipotesis tu diterima ke, ditolak ke, macam mana ke, apakah. Okey. Itu sepintas lalu macam mana orang kata pas contoh laporan eksperimen lah yang baik. Okey, so sekarang ni cikgu nak bagikan murid sekalian situasi. Dua situasi kat sini yang kalau adik-adik tengok kat sini nampak ada kereta color merah kan? Okey, ada kereta color merah. So ada dua situasi yang saya label kat situ, situasi A dan situasi B. Okey, situasi A, B. Okey, yang ini dua-dua sama kan? Yang A dengan B ni dua-dua sama. Okey, lepas tu yang A ni dia berlanggar dengan kereta yang color hijau. Okey, ada pelanggaran kat situ. Okey. Kemudian yang B pula dia ada berlanggar dengan lori. Berlanggar dengan lori. Okey. So soalan saya untuk murid-murid yang ada kat rumah yang sedang menonton ni, agak-agak adik-adik lah kan, antara situasi A dengan B ni, mana yang akan menghasilkan impak pelanggaran yang lagi
teruk. Lagi dahsyat. Berdasarkan pengalaman adik-adik lah. Daripada kita tengok kereta berlanggar dengan kereta ke ataupun kereta berlanggar dengan lori. Okey. Cuba fikir tengok. Saya rasa memang majoriti yang ada dengar ni sekarang ni dia akan memang dia tahu. Kalau kereta berlanggar kereta tu okey teruk. Tapi kalau kereta berlanggar dengan lori tu mesti lagi teruk. Maksudnya impak pelanggaran dia tu lagi besar kan. Memang kita tahu kereta berlanggar dengan lori memang lagi dahsyat lah. Okey. Jadi kat situ dia punya perbezaan dia. Iaitu kalau kita tengok kereta dengan lori memang tak sama lah. Memang tak sama. Dari segi apa? Mungkin ada yang sebut dari segi warna. Okay, dari segi warna tak mempengaruhi apa-apa kita punya. Dalam kes ni dia tak mempengaruhi apa pun. Sebenarnya kalau lori tu kali hijau pun kita akan dapat keputusan yang sama. Jadi apa yang tak samanya kat sini? Yang tak sama dia yang adik boleh nampak dengan ketara adalah dia punya saiz. Okey, saiz dia. Dan kalau saiz pun saya rasa macam kurang tepat. Cuba kita pakai lori yang jenis kita boleh buat daripada yang bahan yang lebih ringan kan. Tapi saiz dia sama. Adakah kita dapat impak yang sama ataupun macam mana? So sebenarnya kalau kita tengok balik, kita akan dapat yang lori kat bawah tu sebenarnya akan dapat impak lagi dahsyat. Sebab apa? Sebab yang istilah selalu adik-adik guna adalah istilah lori itu lagi berat daripada kereta. Okey, itu istilah yang kita faham lah. Tapi istilah sains dia kita bagi dia canggih sikit, iaitu kita guna ini yang kereta tadi tu. Okey, so yang adik-adik nampak mungkin pada saiz, pada berat. Tapi kita bagi bahasa yang lebih saintifik, iaitu pada jisim objek tu sebenarnya. Okey, jisim objek. Okey, jangan gunakan istilah berat. Sebab bila adik-adik belajar sains, istilah berat tu dia memberi maksud yang berbeza dengan yang setakat yang kita fahamlah dari segi bahasa. Okey, so yang perkataan yang tepat sekali adalah jisim lah. Okey. Dan satu lagi yang adik-adik perasan adalah impak pelanggaran tadi tu kan. Kalau kereta dengan kereta, impak pelanggaran dia tu kecil lah. Tapi kalau kereta dengan lori, impak pelanggaran dia tu lebih besar. Okey. So takkan kita nak tulis itu impak pelanggaran. Macam tak nampak saintifik. Macam tak nampak sains. Okey. Jadi apa istilah sains dia? Betul. Iaitu momentum. Okey. Momentum. Jadi kita boleh nampaklah kat sini sebenarnya yang saya nak cerita adalah antara kaitan antara jisim objek iaitu yang kereta apa semua tu dengan satu lagi adalah momentum. Okey. Boleh faham tak setakat sekarang? Okey. Kalau dah faham sikit, cikgu nak tunjukkan satu video. Video yang cikgu dah buat dengan anak-anak murid masa dekat SMK Jerlun. Yang ada dekat YouTube. Macam saya kata tadi, cikgu cakap tadi, boleh pergi follow dekat YouTube, dekat Instagram. Saya memang banyak kongsi bahan-bahan yang berkaitan dengan sains yang adik-adik boleh guna. Okay? So sekarang saya tayangkan video ni. So adik-adik tengok eksperimen ni sepintas lalu. Macam mana kita nak tulis laporan eksperimen sekejap lagi kan? Dari segi apa tujuan kita buat eksperimen, apa hipotesis dia, apa bahan kita pakai, apa dia punya langkah-langkah kita buat tadi, kemudian apa pemboleh ubah yang saya kawal kan, yang saya bagi sama, yang saya yang pelajar-pelajar saya kawal, bagi sama sebelum dia start eksperimen. Lepas tu yang dia ubah-ubah sepanjang eksperimen dan juga apa yang dia perhatikan. Bila dia ubah, apa dia tengok. Bila dia ubah, apa dia tengok. Okey, so kita tonton dulu video ni. Sambil-sambil tu, saya minta murid pelajar semua boleh tengoklah apa yang boleh dibuat daripada video ni.
Okey, so itulah video pengajaran aktiviti yang saya buat dengan pelajar saya. Saya rasa sekitar 2 tahun lepas lah. Saya nak tunjukkan macam mana dia buat satu aktiviti, dia nak uji adakah GCM objek boleh mempengaruhi momentum lah. Okey. So, adik-adik pelajar ada nampak tak tadi sebenarnya apa yang abang-abang ni buat lah. Okey. Ada perasan tak? Okey. So, kita mula balik daripada awal tadi kalau kita tengok. So, dia mulakan dengan dia ambil bahan-bahan kan. Dia mula ambil bahan-bahan yang ada atas meja. Lepas tu, dia letakkan kerusi, kemudian dia condongkan dia punya landasan tu kan. Okey, landasan tu. Kemudian dia ambil satu troli. Sebelum tu, dia letak satu bongkah kayu kan dekat hujung tu, dekat hujung landasan. Okey. Lepas tu dia letak satu troli dan kemudian dia lepaskan troli tu bagi belanggar dengan nama apa? Belanggar dengan bongkah kayu. Dan lepas tu dia pergi ukur, betul tak? Dia pergi ukur pakai pembaris kayu tu, berapa jarak dia yang dah bergerak tu. Okey. Dan yang menarik dia lepas tu, lepas dia dah test untuk satu troli, dia ambil pula troli yang kedua, dia pakai selotip kan. Dia pakai selotip, dia balutkan dua troli dan kemudian dia lepaskan daripada landasan tu dari ketinggian yang sama. Lepaskan dan kemudian dia biarkan sekali lagi belanggar dengan bongkah kayu. Okey. Dan dia buat benda yang sama juga. So, lepas tu dia pergi ukur pakai pembaris kayu tadi dan memang dia catatkan dalam jadual. Lepas tu dia try pula dengan 3 biji troli pula. Okey, so dia try 3. So, dia ambil 3 tadi, dia ikat. Orang kata apa? Ketatkan lah. Ikatkan sekali. Lepas tu dia lepaskan. Biar belanggar sekali lagi dengan bongkah kayu dan kemudian ukur. Adik-adik sendiri pun boleh nampak kan macam mana bongkah kayu tu bergerak daripada yang pertama pakai satu biji troli, pakai yang kedua dan juga pakai yang ketiga. Okey? So nampak tak idea dia bila kita buat eksperimen tu? Dan macam mana cara nak menulis laporan eksperimen. Okey? Bagus. Okey, so sekarang ni saya nak tanya balik adik-adik, ingat tak macam mana nak menulis laporan eksperimen tadi? Ingat tak? So dia ada berapa langkah? Ada berapa perkara yang kena tulis? So, lebih kurang 8. Okey, kita mulakan dengan tujuan. Kita tulis apa hipotesis. Tujuan kita buat eksperimen tadi untuk apa kan? Kita nak tengok apa. Okey. Yang kedua, kita buat hipotesis. Kita tengok balik. Sebenarnya, saya rasa GCM objek, kita tengok sekejap lagi. Kemudian yang ketiga adalah pemboleh ubah. Iaitu perkara yang kita kawal. Macam tadi adik tengok. Apa yang dia malarkan? Maksudnya bila dia buat eksperimen daripada awal sampai ke habis tu, dia pastikan benda tu sama je. Untuk pakai satu troli ke, 2 troli ke, 3 troli ke, dia mesti sama supaya benda tu tidak mengganggu hasil keputusan eksperimen. Okay? Kemudian yang kedua, dia ubah-ubah. Manipulasi. Apa yang dia ubah tadi? Sebenarnya mula-mula dia pakai satu troli. Lepas tu dia pakai 2 troli. Dia pakai 3 troli. Apa benda tu? Okey, dan akhir sekali yang ketiga adalah bergerak balas. Maksudnya bila dia pakai satu, bongkah kayu tu bergerak sikit. Bila dia pakai 2, bongkah kayu tu bergerak jauh lagi sikit. Bila dia pakai 3, so dia akan bergerak paling jauh. Okey, itu sebenarnya ada benda yang kita boleh catatkan dalam kita punya laporan eksperimen. Okey. Yang keempat adalah bahan dan radas. Kita pakai apa tadi? Adik perasan tak apa yang digunakan oleh pelajar-pelajar abang dan kakak tu tadi? Okey, dia ada pakai troli, dia ada pakai landasan. Nanti kita akan senaraikan satu persatu. Kemudian yang kelima adalah gambar rajah. Boleh dah lukis balik tadi gambar rajah macam mana kita susun landasan tu tadi, kita biarkan benda tu bergerak dan troli apa semua yang kita guna tu letak kat mana. Yang keenam, kita tulis balik, kita catatkan apa langkah-langkah kita buat daripada mula sampai habis. Okey. Yang ketujuh adalah penjadualan data. Ada tak bacaan ataupun nilai yang kita boleh catatkan? Contoh tadi kita buat apa? Ada kita ambil suhu ke? Tak ada. Ada kita ambil masa? Tak ada. Ada tak kita jadi kita buat kita tengok jarak kan? Jarak kita gunakan pembaris lah untuk kita nak tengok benda tu macam mana dia makin jauh. Kita tak naklah guna ayat jarak dia semakin jauh, lagi jauh, paling jauh. Kita tak nak. Kita nak nilai yang tepat sebab kita belajar sains kan. Kalau you cakap jauh,
jauh tu berapa jauh? Kita bagi tahu. Okey. Dia bergerak lebih kurang 10 cm. Nampak? Nilai tu clear. Rakan-rakan nanti boleh bayang sebenarnya 10 cm tu panjang mana. Okey. Dan akhir sekali yang ke-8 adalah kesimpulan, iaitu yang kita nak rumuskan balik lah. Adakah hipotesis kita tu boleh pakai ke tak boleh pakai? Okey. So, saya akan pergi satu-satu. Saya akan cerita balik macam mana cara nak menulis dengan lebih baik bila adik-adik buat laporan. Maksudnya, teknik penulisan lah. Okey, teknik penulisan. So, yang pertama sekali adalah tujuan. Tujuan maksudnya kita nak mengkaji apa? Ataupun kita boleh mula dengan untuk menyiasat. Untuk apa lagi? Biasanya orang guna dua perkataan tu lah, untuk menyiasat, untuk mengkaji. Dan saya biasanya, saya dengan pelajar saya akan biasakan dia untuk menulis untuk mengkaji. Tak payah duk fikir ayat fancy-fancy, tapi guna saja untuk mengkaji. Lepas tu kaji apa? Apa yang dia nak kaji tadi? Kalau kita tengok balik pada video, kita nampak dia melibatkan GSIM objek kan. Sebab mula-mula dia pakai satu troli. Lepas tu dia pakai 2 troli. Lepas tu dia pakai 3 troli. So, itu adalah GSIM objek sebenarnya dia nak tengok. Sama juga yang bila dia biarkan benda tu berlanggar. So, dia nak tengok kat situ momentum. So, okey. Jadi, apa kaitan antara dua benda ni? Jadi, sebenarnya dia nak kaji macam mana GSIM objek tu boleh mempengaruhi nilai momentum. Okey. Itu cara nak menulis dia. Kita mula dengan untuk mengkaji. Nak kaji apa? Antara siapa dengan siapa? Antara GSIM objek yang mempengaruhi nilai momentum. Okey. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis ni apa dia? Ramai lagi adik-adik yang tak jelas sebenarnya hipotesis tu apa. So, hipotesis ni sebenarnya adalah hubungan antara manipulasi dengan bergerak balas. Maksudnya kita kena kenal pasti dulu apa manipulasi kita. So, dalam kes ni manipulasi kita adalah GSIM objek. Ataupun mungkin ada adik yang cakap bilangan troli. Boleh juga. Okay. Kemudian yang pemboleh ubah yang bergerak balas dia apa dia? So, adalah nilai momentum. Ataupun mungkin ada yang nak tulis jarak sesaran bongkah kayu. Maksudnya macam mana bongkah kayu tu bergerak kan? Sesaran. Ada mungkin yang jarang guna lah. Saya rasa orang belah perlis kita ni tak guna perkataan sesaran ni kan. Kita kata bergerak apa semua. Tapi istilah yang tepat dia kita guna sesaran lah. Canggih sikit. Okey. Jadi apa hubungan antara dua perkara ni, antara GSIM objek dengan momentum? So dua-dua ni kena masukkan dalam adik punya jawapan untuk hipotesis. Okey. Maknanya bila buat contoh, saya bagi satu contoh yang saya buat. Jika GSIM objek bertambah, okey, jika GSIM objek bertambah, maka nilai momentum pun akan bertambah. Maksudnya, kalau lagi banyak saya letak troli itu, makanya dia punya impak pelanggaran tu lebih besar lah nilai dia. Lagi planting jauh. Okey, itu bahasa mudah dia. Dan kalau perasan balik, tengok dalam hipotesis saya tu, dua-dua tu ada saya tulis kat situ. So, GSIM objek dan momentum. Selain tu, saya kena tulis juga macam mana pergerakan dia. Adakah dia bertambah-bertambah ke, dia bertambah berkurang. Kita baru nampak arah yang lebih jelas. Kalau GSIM bertambah, maka momentum pun bertambah. Okey, so memang clear. Orang boleh faham. Okey. Selain daripada guna jika maka ni, ada beberapa bentuk teknik penulisan hipotesis juga yang adik-adik boleh cuba. Kadang-kadang ada setengah cikgu dia akan ajar guna semakin-semakin. Saya jumpa kalau cikgu sekolah rendah, dia memang rajin gunakan perkataan semakin-semakin untuk anak murid dia lah. Terutamanya bila saya datang dapat pelajar-pelajar tingkatan 1 kan. Okay, semakin-semakin. Betul, tak ada masalah. Okay. Cumanya saya lebih suka murid saya gunakan perkataan jika maka, format jika maka tu. Sebab dia pada kebanyakan eksperimen yang ini lebih sesuai berbanding semakin-semakin. Sebab kadang-kadang bila kita guna semakin-semakin ni, ada eksperimen yang dia tak sesuai. Jadi macam takut nanti dia tersalah guna perkataan. So guna jika maka tu pada saya lebih selamat, lebih banyak eksperimen yang boleh pakai dan valid lah kat situ. Okay. Kemudian yang ketiga tu A lebih ... berbanding B. Itu teknik penulisan macam mana? Yang ini biasanya kalau saya gunakan
untuk kalau ada dua saja pemboleh ubah, bukan pemboleh ubah, dua saja perkara dia. Contoh sama ada kita pakai asid ataupun kita pakai alkali. So kita boleh terus guna A lebih baik ataupun lebih baik daripada B macam tu. Ataupun contoh macam satu kita simpan kat tempat gelap, satu lagi kita simpan kat tempat cerah. Okey? Dia bukannya ada semakin, mana boleh guna semakin cerah semakin gelap kan? Kita gunakan perkataan jika maka pun boleh kita guna keadaan gelap lebih baik untuk apa-apa berbanding keadaan cerah. Itu biasanya kalau ada dua jenis saja, so kita buat perbandingan, kita buat style tu. Okey. Yang keempat adalah kita kalau dia bagi tiga. Kalau dia bagi tiga ataupun lebih dan kita tak nampak pattern dia, tak nampak sama ada pattern dia semakin meningkat ke, semakin menurun ke, dia tak ada bentuk. Contoh dia bagi sekadar bahan A, bahan B, bahan C, tiba-tiba dia kata A tu api paling besar. So kita ambil yang kalau macam tu kita boleh guna kaedah yang last kali ni lah, iaitu kita boleh bagi tahu logam A adalah paling cergas apa semua berbanding logam B dan C. Okey, itu kita boleh gunalah beberapa. Ada lagi jenis-jenis penulisan untuk hipotesis, tapi yang saya rasa saya nak share dengan murid-murid sekalian adalah yang 4 ni lah. Dan biasanya saya akan sarankan kepada pelajar saya untuk gunakan jika maka tu lah pada kebanyakan eksperimen. Okey, seterusnya yang perkara ketiga adalah pemboleh ubah. So pemboleh ubah kita tengok balik tadi daripada sepanjang kita buat kita buat tujuan, kita buat hipotesis, kita dah ada pemboleh ubah tu kan. Iaitu yang pertama jisim objek. Jisim objek ni apa dia? Dimanipulasikan. Okey. Kemudian yang kedua adalah momentum. Momentum tu apa dia tadi? Bergerak balas. Okey, so dah tahu dah. Tapi macam saya kata, macam mana dia nak kenal pasti betul-betul pemboleh ubah yang mana satu? So senang saja. Kalau kita ada dua set, dua-dua tu bahan tu ada dalam dua-dua set tu, maksudnya itu dimalarkan. Maksudnya kalau dia bubuh kat dalam ni 50 air, 50 ml air, dalam ni pun dia bubuh 50 ml air, so maksudnya air tu isi padu tu adalah pemboleh ubah dimalarkan jika dia boleh mempengaruhi eksperimen tu. Okey, kena clear yang itu. Kalau dia tak mempengaruhi eksperimen tak ada masalah. Contohnya dari segi warna, kan? Warna mana nak mempengaruhi eksperimen kita? So mungkin daripada segi isi padu, daripada segi suhu, daripada segi kelembapan, okey, benda-benda yang macam tu. So kita kena setkan dia sama supaya dia tak mengganggu eksperimen. Yang kedua adalah manipulasi. Manipulasi kalau nak senang cerita dia, apa yang ada pada set A tapi tak ada pada set B. Ini untuk kalau yang memang dia bagi contoh dua bikar, A ada alkali, B ada asid. Itulah dia punya manipulasi. Okey. Kemudian yang ketiga bergerak balas. So kita tengok kalau dia pakai asid, apa yang berubah dekat larutan tu? Kalau dia pakai alkali, apa yang dia berubah dekat larutan tu? So itu sebenarnya adalah yang bergerak balas lah. Okey, contoh yang saya bagi ni adalah contoh untuk penggumpalan lateks. Okey, penggumpalan lateks ataupun susu getah. Kalau kita pakai asid dia jadi macam mana? Kalau dia pakai alkali jadi macam mana? Okey. Yang keempat adalah bahan dan radas. Bahan dan radas ni biasanya yang ini pun ramai lagi yang tak boleh bezakan antara apa itu bahan, apa itu radas. So macam mana nak kenal? Gambar, kalau tengok gambar kat sini ada gambar pelajar tu tengah tengok Tengah tengok troli, bongkar kayu, landasan. So macam mana kita nak identify mana satu yang bahan dan mana satu yang radas? So senang saja. Bahan ni adalah apa-apa yang boleh habis. Saya selalu ajar macam inilah, cara mudah dia orang kata kan. Bahan yang boleh habis. Contoh dia macam air suling. Ataupun kita pakai asid. Kita pakai natrium hidroksida. Kita pakai kertas litmus. Benda-benda tu semua boleh habis. Jadi itu masuk kategori bahan. Okay. Radas pula macam mana? Radas ni yang kita pakai sebelum, selepas, dah basuh, cuci apa semua pun masih boleh guna lagi. So itu radas. Contoh dia macam kita pakai bika, kita pakai piring Petri, kita pakai pembaris, kita pakai termometer.
So benda-benda tu semua adalah kita kategorikan sebagai radas. Itu yang mudahlah cara untuk adik-adik faham nak bezakan mana satu bahan, mana satu radas. Okey. Kemudian saya nak bagi orang kata apa, macam idea lah kepada adik-adik ni bila tengok soalan kan. Bila tengok soalan nak pakai apa ni sebenarnya. So kita tengok dulu bila dia bagi contoh lah macam soalan 10 kan untuk Science SPM. Kadang-kadang dia bagi bahan-bahan dan radas tu banyak-banyak. Lepas tu dia kata dan satu bahan ataupun radas lain. Kan? Macam mana kita nak tengok apa bahan ataupun radas yang kita nak pakai. Okey, so kalau untuk radas lain, cuba tengok kat situ. Ada tak dia melibatkan suhu? Kalau dia melibatkan suhu, kalau dia nak guna sebelum, so dia pakai penunuh Bunsen lah. Tapi kalau dia nak mengukur suhu tu, so dia kena gunakan, guna apa? Okey, gunakan termometer. Okey. So kalau masa pula, kalau dia melibatkan masa, dia nak kena tunggu 20 minit, nak kena tunggu 10 saat. So yang itu kita nak pakai apa? So kita pakai jam randik. Okey. Kemudian arus elektrik. Arus elektrik bila kita melibatkan arus elektrik, so kita akan gunakan voltmeter ataupun ammeter. Dan akhir sekali dia jika melibatkan jarak tertentu. Contohnya macam tadilah kan, yang eksperimen yang adik-adik tengok tadi, dia nak tengok sesaran bongkar kayu tu, jadi sebab dia tak jauh sangat, jadi kita boleh pakai saja pembaris kayu 1 meter tu. Okey. Kalau dia mungkin dia ada eksperimen lain yang kita perlukan dia panjang lagi, so kita boleh gunakan pita pengukur. Okey. Kemudian macam mana nak lukis gambar rajah yang betul. Okey, nak lukis gambar rajah yang betul. So yang ini cikgu screenshot daripada video yang adik-adik tengok tadi. So ni contohlah supaya gambaran tadi macam mana nak lukis semula susunan radas yang kita buat. Okey, so senang je kalau tengok kat situ ada kerusi, lepas tu ada landasan, ada troli dan juga ada bongkar kayu. Memang senang saja. Dan so kita nak lukis, jom kita try lukis tengok nah. Okey. So yang pertama nak lukis apa? Yang pertama nak lukis apa? So yang pertama kita lukis lantai dulu supaya kita tahu satgi dia nak letak kat mana. Nak kata atas ke bawah ke apa ke kan? Kita lukis lantai dia dulu. Okey. Kemudian kita lukis, yang ini saya buat bata. Saya buat bata, saya lukis, saya tak letaklah kerusi kan. Nampak macam orang kata apa? Tak ni sangat lah kan. So kita lukis pakai bata. Lepas tu kat atas bata tadi ada apa? Kat bata-bata tu ada landasan. Okey, ada landasan. Okey, good. Okey, seterusnya ada lagi apa bahan yang kita tak letak lagi tadi? Sorry, bukan bahan, barang. Barang apa kita tak letak lagi kat sini? So kita tak letak bongkar kayu. So kita lukis bongkar kayu, kita letak kat ujung tu. Dan ada satu lagi yang penting sekali dalam eksperimen ni yang kita kena guna, iaitu troli. Okey, lukis troli, buat kotak, buat tayar. Okey, so senang. Okey, so dah boleh dapat markah lah kalau dia lukis macam ni. Dah boleh dapat markah ke tak? Orang kenal ke yang adik lukis kotak-kotak tu apa dia? Tak tahu kan? Orang tak tahu pun apa dia, papan ke, tali ke, benang ke, orang tak tahu. Jadi sebab tu kita kena buat apa? Kita kena label. Okey, pandai. Okey, so kita label. Label lah. Kalau landasan, kita label landasan. Kalau troli, kita label troli. Bagi sampai betul-betul dia punya hujung anak panah tu. Bata dan juga bongkar kayu. Okey. Sedikit pesanan saya untuk murid-murid sekalian. Kalau nak melukis tu, silalah gunakan pensel dan pembaris. Jangan malas sangat. Lukis je pakai tangan kan. Freehand tu. Jadi Herod Petot sebenarnya lukisan tu. So lukis cantik-cantik pakai pembaris. Dia ada markah untuk kekemasan. Ada markah untuk kekemasan. Lukis kotak tu betul-betul 4 segi kan. Okey. Kalau rasa nak shade pun boleh, kalau rasa nak lorek pun boleh, kalau tak nak lorek pun tak apa, ada bahagian tertentu. Okey. Kemudian mesti ada label. Ini saya dah bagi tahu tadi, label supaya orang tahu gambar yang kita lukis tu gambar pasal apa. Dan akhir sekali adalah lukislah
diagram ataupun gambar raja yang boleh berfungsi. Terutamanya kalau macam adik-adik lukis macam bika ke ataupun melibatkan yang susunan radas yang macam complicated sikit kan. Jadi pastikan kata lukis yang boleh berfungsi nah. Okey. Okey, yang keenam. Yang keenam adalah tulis prosedur. Ni yang antara yang paling susah sekali sebenarnya pelajar-pelajar nak buat. Saya punya anak murid pun susah sangat kadang-kadang dia nak menulis prosedur dengan betul. Jadi sampailah saya dapat satu idea yang saya rasa boleh bantu pelajar saya menulis langkah-langkah eksperimen tu dengan lebih baik. So macam mana? Saya dengar betul-betul saya ajar gunakan kaedah ABC. Kaedah ABC. Saya nak ajar dia buat ayat tu macam mana. So saya gunakan ABC. A tu apa dia? A tu action. Maksudnya dia kena cerita ayat dia tu mesti kena mula dengan perbuatan dia. Saya masukkan, letakkan, didihkan, apa lagi? Rekodkan perbuatan. Mulakan ayat dengan perbuatan. Yang kedua, B tu apa dia? B tu adalah bahan. Masukkan air suling, masukkan asid, didihkan air suling. Contoh. Okey, B tu bahan. Dan yang ketiga, C adalah container. So, container bekas lah ataupun tempat. Contoh dia tadi macam kita pakai apa? Bika. Saya ulang balik ayat yang pertama. Ayat lengkap. Contoh dia macam didihkan air suling dalam bika 500 ml. Nampak? So, jelas. Orang baca pun orang dah clear. Apa kita punya benda yang kita nak cerita dan kita buat dalam tu. Okey, untuk satu-satu ayat. Okey? Jom kita tengok lagi contoh-contoh lain bagi A, B dan C. Perbuatan ni macam mana? Contoh macam masukkan, panaskan, letakkan, biarkan, perhatikan. Okey. Bahan pula. Kita pakai bakteria, kita pakai air suling. Nyatakan berapa banyak kita pakai. 100 ml ke, 10 ml ke. Kemudian kita tulis contoh lagi 10 ml asid hidroklorik. So memang clear. Jawapan kita jelas. C, container. Kita pakai bekas apa? Bika 250 ml. Kita pakai tabung uji ke? Kita pakai piring petri ke? Kelalangkun. So kita nyatakan. So kita boleh buat ayat dengan lebih baik lah. Okay. So untuk eksperimen yang kita tengok pada hari ni tadi tu, yang pasal jisim objek dengan momentum tu, macam mana cara nak menulis dia? Ni contoh cadangan lah. Cadangan macam mana nak menulis prosedur tu supaya kalau kita jawab macam ni, memang kita akan boleh dapat markah penuh. Kalau dalam SPM biasanya 4 markah, so kita boleh dapat semua 4 markah tu. Okay. So macam mana? Saya kata tadi, kita gunakan kaedah ABC. ABC. A tu action, B tu bahan, C tu container ataupun bekas. Okay. Ataupun tempat. Nanti kita tengok macam mana nak sesuaikan ABC tu pada ayat kita. Okay. So step yang pertama, kita tetapkan tu action lah tu. Dia punya perbuatan. Kita tetapkan B. B tu bahan. Apa dia yang kita tetap? Kita tetapkan apa? Kita tetapkan landasan dia. Landasan tu kita tetapkan pada kecondongan 45 darjah. Lepas tu C, container ataupun bekas ataupun tempat dia. So kita letak dia atas permukaan lantai. Nampak? So dah dapat satu ayat yang lengkap. Nombor 2. Apa action dia? Kita letakkan. Itu kita punya perbuatan. Apa benda yang kita letak? So kita letak bongkah kayu. Kat mana kita letak? Si tempat dia kat mana? Kita letak dekat hujung landasan. Nampak? So jadi ayat yang lebih baik. Letakkan bongkah kayu pada hujung landasan. Okey. Yang ketiga, kita letakkan dan lepas satu troli. Kita cerita dulu pasal yang satu troli tu. Letakkan dan lepas satu troli. Bahan dia troli itulah. Okey. Dia punya apa? Dia punya kontainer dia apa dia? So pada awal landasan dan biarkan berlanggar. Itu dia punya huraian-huraian lah yang supaya ayat kita tu jadi lebih sampai. Kadang-kadang kita tulis saja nanti dia tak berapa nak proper kan. So kita buat ayat yang lebih baik. Okey. Yang keempat, apa dia punya action dia? Apa dia punya perbuatan dia? Ukur. So kita ukur. Nak ukur apa? Apa bahan dia? Bongkah kayu bahan dia. Tapi kita nak ukur jarak sesaran bongkah kayu selepas berlanggar. Kita nak guna apa?
Dengan menggunakan pembaris. Okey. Yang kelima adalah kita ulang. Sebab tadi kita pakai satu troli. Yang ini kita nak pakai beberapa troli. Kita nak pakai 2 dan kita nak pakai 3. So, perbuatan dia kita ulang balik. Nak ulang apa? Ulang langkah 1 sampai langkah 4. Okey. Apa dia punya tempat dia? Dengan menambahkan bilangan troli. Ataupun dengan menggunakan troli, 2 troli dan 3 troli. Okey. Dan akhir sekali adalah perbuatan dia nak buat apa? Kita nak rekodkan. Kemudian kita buat pemerhatian. Rekodkan pemerhatian dalam jadual. So, kita dapat 6 langkah kat situ. Dan 6 langkah ni memang dah cover semua. Daripada mula kita buat eksperimen sampai habis. Nampak tak macam mana kaedah ABC ni sangat membantu macam murid saya lah untuk menulis dengan lebih baik lah. Okay? So, kalau kita tengok balik untuk ayat 1 dan ayat 2 tu kita dah cerita dah. Apa yang kita malarkan dalam eksperimen kita kan? Iaitu kita letakkan landasan, kita letakkan bongkar kayu. Itu sama. Setiap kali eksperimen tu ada 3 jenis. Satu yang kita pakai 1 troli. Yang kedua kita pakai 2 troli. Yang ketiga kita pakai 3 troli. Tiga-tiga tu sama ketinggian. Betul tak? Sama ketinggian. Dan juga bongkar kayu pun sama kita letakkan kat ujung. Okey, so yang itu adalah dimalarkan. Kemudian kita letakkan dah lepas 1 troli. Kita pakai 1 troli tu. 1 troli tu menunjukkan kita dah guna, kita dah kawal manipulasi dia. Kita dah manipulasi dia kat situ sebab kita pakai 1. Lepas tu kita pakai 2. Lepas tu kita pakai 3. So, itu dah kita cerita pasal pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. Dan yang ketiga adalah kita cerita pasal yang bergerak balas. So, apa bergerak balas dia kat sini? Iaitu jarak sesaran bongkar kayu. Jarak sesaran bongkar kayu. So, kita dah cerita dah kat situ. Kita suruh budak ukur, pelajar ukur jarak sesaran bongkar kayu gunakan pembaris. Okey. Jadi, semua dah ada. Kita dah cerita pasal dimalar, kita dah cerita pasal dimanipulasi dan kita dah cerita pasal bergerak balas. Okey. Dan kemudian bila kita dah, tadi kan kita cerita kita ada ambil ukuran jarak apa semua tu. So, mana kita nak letak data-data tu semua. So, kita tengok balik. Kita ada 2 kan. Pemboleh ubah manipulasi iaitu GSM objek. Dan kita ada pemboleh ubah bergerak balas, momentum. Tapi yang kita tengok tu kita tengok kat mana? Kita tengok apa? Kalau GSM tu kita tengok pada apa? Kita tengok pada bilangan troli kan. Bilangan troli 1, bilangan troli 2, bilangan troli 3. Tapi kalau dan kalau untuk momentum pula kita tengok pada apa? Kita ukur pada jarak sesaran bongkar kayu. Okey. So ini adalah contoh dia. So pelajar tulislah kat situ dia punya tajuk dia bilangan troli 1 2 3. Sebelah dia jarak sesaran bongkar kayu, letak sekali dengan unit siap-siap. Supaya orang tahu dah. Orang tak tanya dah. Ni meter kah, kilometer kah? So kita tulis sentimeter. Okey. Ataupun itu yang secara berdiri. Tengok balik. Ni jadual yang berdiri. Saya suka sebut jadual berdiri lah kan. Sebab tajuk dia dekat atas. Ni jadual yang tidur pula. Jadual yang tidur. Okey. Yang berbaring punya. Okey. So sama juga. Yang bahagian atas tu kita letak bilangan troli. 1, 2 dan 3. Lepas tu jarak sesaran tu ataupun yang bergerak balas tu. Jarak sesaran bongkar kayu. So berapa bacaan dia. Yang itu tak perlu isi. Sebab itu kita kena buat eksperimen baru kita isi. Okey. So tak payah isi. Kalau jawab kertas soalan pun untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu bahagian yang bawah tu tak perlu isikan. Biar kosong saja. Okey, jadi akhir sekali dalam kita punya format laporan eksperimen, kesimpulan. Kita nak tulis apa sebenarnya? Kesimpulan. Kesimpulan ni lah yang paling senang sekali. Iaitu kita nak tulis. Kita tulis kat situ sama ada hipotesis diterima ataupun hipotesis ditolak. Itu saja. Ikutlah bergantung kepada apa hasil keputusan eksperimen kita tadi dan apa hipotesis kita. Kalau hipotesis kita tadi kita kata jisim objek, jika jisim objek bertambah, maka nilai momentum pun bertambah. So boleh terima tak lepas kita buat eksperimen betul ke tak? So kalau betul kita terimalah. Jadi tulis itu hipotesis diterima. Okey. Ini beberapa contoh lagi eksperimen-eksperimen yang adik-adik boleh buat dan test.
gunakan kaedah yang saya ajar tadi dari segi cara penulisan, menulis tujuan, tulis hipotesis, buat prosedur. So, yang ini boleh screenshot. Kalau yang pakai handset tu boleh screenshot, nanti simpan, cuba buat penulisan orang kata apa, penulisan laporan eksperimen berdasarkan daripada apa yang saya ajar hari ini. Dapat buat tak? Memang boleh buat, insya-Allah. Saya yakinlah, sebab orang kata apa, memang membantulah untuk kita faham macam mana nak menulis dengan lebih baik. Okey. So screenshot, nanti balik buat sebagai kerja rumah masa PKP ni kan. Okey. Yang kedua adalah eksperimen kekenyalan getah, iaitu untuk mengkaji hubungan antara jenis getah dengan kekenyalan dia. Okey, yang ini pun sama, screenshot dan kemudian cuba jawab. Buat sebagai homework. Nanti kalau nak suruh saya semak pun boleh. PM saya dekat Facebook, PM saya dekat Instagram ke Twitter kan, nanti saya tolong semak. Ataupun mungkin buat laporan eksperimen tu, snap, lepas tu tag saya kat situ. Nanti saya pergi komen. Okey. Dan yang satu lagi yang mungkin adik-adik boleh cuba kat rumah sepanjang musim PKP ni, okey, adalah kekerasan alloy, iaitu kita nak tengok hubungan antara blok kuprum dan juga satu lagi kita pakai keluli, okey, ataupun alloy lah, kita nak tengok kekerasan dia. Okey. Ini antara 3 eksperimen yang adik boleh cubalah gunakan kaedah-kaedah yang saya ajar tadi. Okey. Okey, so saya rasa saya punya perkongsian itu saja dengan murid-murid hari ini. Saya harap beroleh orang kata apa? Sesuatu lah daripada pengajaran saya pada malam ni. Dan saya ucapkan juga selamat maju jaya lah, terutamanya pelajar-pelajar yang ada di seluruh Malaysia, sebab kita dipahamkan program Perlis Mengaji ni sampai satu Malaysia tengok kan. Jadi saya rasa satu sumbangan lah untuk pendidikan kat Malaysia. Jadi mungkin adik-adik berada dekat, tak kisahlah dekat Sabah ke, Sarawak ke, Johor ke, Kelantan ke, Terengganu ke. So saya doakanlah semoga kejayaan untuk kita semua, boleh jawab dengan baik. Dan saya tulis kat situ, jangan lupa follow saya dekat saya punya blog. Saya banyak berkongsi saya punya bahan-bahan sains, bahan-bahan aktiviti STEM, dan juga dekat saya punya media sosial lah, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat semua saya gunakan perkataan yang sama, iaitu Cikgu Hailmi. Senang nak carilah nama saya. Okey. Dan sebelum berakhir kita punya sesi, saya nak buat sikitlah pesanan untuk adik-adik sekalian dan juga saudara penonton, iaitu please, okay, please stay at home, duduk rumah, #hapus COVID-19. Thank you frontliners dan juga Perlis Mengaji. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.